Bertemu semula, Senator bebas Bernie Sanders dari Vermont, Amerika Syarikat menewaskan pencabar dari Republikan, Gerard Manley bagi memperoleh penggal keempat di Senat Amerika Syarikat. Senator progresif berusia 83 tahun itu akan meneruskan kerjaya di Washington, memulakan penggal baharu selama 6 tahun mewakili negeri terbabit. Sanders yang kali pertama dipilih ke Dewan Perwakilan Amerika pada 1991 beralih ke Senat pada 2007. Beliau turut bertanding untuk jawatan Presiden pada 2016 dan 2020. Walaupun beliau dikenal pasti sebagai seorang bebas, Sanders dijangka terus bekerjasama rapat dengan Parti Demokrat. Hal itu sama seperti yang dilakukannya sepanjang perkhidmatannya di Senat. Beliau juga menyokong naib Presiden Kamala Harris dalam usahanya untuk bertanding bagi jawatan Presiden Amerika Syarikat pada 2024. Baik, ketika kita sedang melihat pusat pengundian di Amerika Syarikat yang pada ketika ini telah pun mula ditutup secara berperingkat dan juga terdapat perkiraan awal undi di beberapa negeri telah pun menunjukkan undi awal Trump mendahului Kamala Harris melalui undi elektoral. Dan untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut berhubung pemilihan Presiden Amerika Syarikat, bersama saya pada ketika ini adalah Dr. Mat Syukri Shoaib yang merupakan penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM. Assalamualaikum, selamat tengah hari, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih Hafizi dan Awani. Doktor, pertama sekali kita nak melihat kepada negeri-negeri yang kritikal dan penting untuk kedua-dua calon. Bagaimana untuk kita melihat dan juga menganalisis negeri-negeri yang kritikal? Katanya terdapat 7 negeri yang kritikal pada ketika ini untuk menentukan siapa yang akan menjawat jawatan Presiden AS. Ya, terima kasih Hafizi. Kita melihat dalam konteks ini, pilihan raya US ni dalam penentuan presiden, kita melihat bahawa dia bukan saja berasaskan kepada undi yang diperolehi, tetapi juga berasaskan kepada perolehan electoral college ni. Jadi dia contohnya kalau kita lihat dalam setiap pemilihan, sekiranya seseorang calon tu memenangi undi popular di sesebuah negeri, sebuah wilayah, contohnya California saja. California kita lihat dia ada 54 electoral vote, maksudnya yang boleh disumbangkan kepada calon presiden yang memenangi undi popular di sesuatu kawasan tu. Kalau kita lihat contohnya, kalau sekiranya seorang calon tu memenangi 51%, sebagai contoh 51% daripada jumlah undi yang diperolehi di satu-satu kawasan, maka dia akan mendapat electoral college tadi tu. Jumlah 54 tu akan diperolehi kepada calon ni. Dan kita tahu bahawa setiap calon ni dia perlu memperolehi sekurang-kurangnya 270 electoral vote untuk membolehkan dia jadikan pemenang dalam pilihan raya presiden ni. Jadi jumlah keseluruhan semua wilayah yang ada di US tu adalah berjumlah 538 electoral college. Jadi dalam hal ni kita melihat bahawa kalau dulu contohnya kalau kita melihat bahawa pertarungan George W. Bush dengan Al Gore satu masa dulu, pilihan raya tak silap saya tahun 2000, maka Florida menjadi titik pertarungan yang sengit antara kedua-dua calon tersebut, George W. Bush dan juga Al Gore. Dan kali ini kita melihat bahawa ada 7 negeri yang menjadi swing state, sama ada dia tak selalunya. Kalau kita lihat dalam pilihan raya US ni antara Demokrat dengan Republikan ni, dia ada negeri-negeri yang sememangnya cenderung kepada sesuatu parti, ada negeri yang memang kita tahu bahawa ini kubu kuat kepada Republikan, ada negeri yang memang cenderung kepada Demokrat. Tetapi dalam konteks pilihan raya hari ini, kita melihat ada 7 negeri dalam US tu yang dianggap sebagai swing state. Dan mereka ini menjadi satu tempat untuk setiap calon tu untuk mendapatkan sokongan dan juga mengadakan lebih kempen supaya mereka ini memenangi popular vote dalam sesuatu wilayah. Tetapi kalau sesuatu kawasan, suatu negeri di US itu, contohnya kita melihat bahawa seseorang calon itu walaupun dia menang 90% undi, tetapi jumlah perwakilan, electoral college yang mereka akan dapat tadi itu mengikut
bilangan yang diperuntukkan kepada negeri tersebut, ya, jumlah tu. Jadi dia dihimpunkan dan menjadi satu kelegaan kepada seorang calon apabila melepasi paras 270 electoral vote yang kita sebutkan tadi. Jadi dalam konteks itu, sama ada dalam konteks ini kita melihat bahawa contohnya di California itu masih lagi sedang diadakan, belum diumumkan lagi keputusan, ya. Kalau kita dapat lihat, kalau kita keputusannya memihak kepada sama ada Trump ataupun Kamala Harris tu, maka seseorang tu dia akan dapatlah 54 untuk tambah. Kalau kita lihat dalam masa terdekat ni, katanya Kamala Harris mendapat 179 dan juga Trump 214, ya, kalau seperti mana yang dilaporkan di media, ya. Jadi dalam konteks itu pertarungan untuk mendapatkan itu, negeri-negeri kecil pun menjadi penting, ya, apabila keputusan untuk mendapatkan jumlah undi perwakilan, ya, daripada sesuatu wilayah itu untuk membolehkan seseorang presiden, calon presiden yang baru itu dapat diisytiharkan. Jadi dalam konteks pilihan raya kali ini kita melihat bahawa pertarungan tu agak unik kerana sepatutnya, contohnya Joe Biden sepatutnya bertanding untuk kali ini untuk penggal kedua, tetapi beliau tidak meneruskan hasrat tersebut dan juga akhirnya Republican mencalonkan Kamala Harris, iaitu yang juga naib presiden di bawah pentadbiran Joe Biden sebelum ini, dan Kamala Harris juga adalah merupakan Attorney General atau peguam negeri kepada California itu sendiri. Jadi pertarungan yang agak sengit. Dan kalau kita melihat bahawa dalam konteks Trump pula, bekas presiden yang telah pun tewas untuk pemilihan penggal kedua, kalau kita lihat tewas kepada Joe Biden, dan meneruskan pertandingan untuk kali ini. Jadi dia skip untuk satu penggal dan akhirnya jadi calon satu lagi. Setelah pelbagai-bagai isu yang dibangkitkan dan terjadi dan sebagainya, maka beliau kembali ke pentas politik dan mencalonkan diri bagi pihak Republican itu sendiri, ya, Kamala Harris di bawah Demokrat. Jadi dalam konteks ini pertarungan antara dua parti ini yang menjadi penting antara Trump dan Kamala Harris ni. Baik. Doktor, tinjauan exit poll oleh Edison Research mendapati pengundi di seluruh negara banyak fokus mengenai demokrasi negara sebanyak 34% dan juga ekonomi 31% berbanding isu-isu lain yang kita jangkakan akan menjadi besar seperti isu immigration. Edison Research memaparkan 11%, pengguguran 14% dan juga dasar luar negara 4%. Bagaimana kita melihat exit poll ini mungkin menjadi cerminan kepada keseluruhan hasrat pengundi yang melihat demokrasi dan juga ekonomi itu menjadi keutamaan mereka pada ketika ini? Ya, kita melihat bahawa elemen demokrasi dan juga ini menjadi penting, ya. Kedudukan ekonomi dan demokrasi ini perlu ada kaitan yang berkaitan. Dia tak boleh sama ada kita nak pilih demokrasi ataupun ekonomi. Dia mesti seiring. Sebab itu kita melihat banyak calon ni untuk presiden tu, even Trump sendiri pun menyebutkan mengenai mengurangkan inflasi sebagai contoh, mengadakan pengurangan cukai, ya, potongan cukai dan sebagainya. Jadi penstrukturan perumahan, aspek perumahan. Jadi calon-calon ni memaparkan manifesto yang pelbagai supaya kedudukan demokrasi dan juga ekonomi dalam US itu sesuai dengan hasrat yang ditunjukkan melalui tinjauan pendapat di kalangan pengundi-pengundi US itu sendiri. Jadi saya melihat bahawa pengundi US lebih menekankan kepada konsep untuk memastikan supaya Amerika itu kekal berada di asas fundamental yang kukuh sebagai jaguh demokrasi, ya, dunia. Kalau kita melihat bahawa pola, kalau dulunya pada era Perang Dingin, pertarungan Demokrat dan juga ideologi lain, termasuk ideologi komunis itu sendiri menjadi satu yang hebat antara US dan juga Kesatuan Soviet sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dalam proses hari ini, bila disebut sebagai demokrasi itu, mungkin dipaparkan kepada masyarakat US itu ialah kebebasan mereka, tidak ada kongkongan dan sebagainya, dan juga kebebasan untuk mereka mengecapi kehidupan yang lebih selesa, lebih baik. Sebab itu elemen ekonomi termasuklah kuasa hidup dan juga US ini adalah merupakan negara yang berpendudukan tinggi dan mereka juga merupakan negara yang kalau kita lihat dalam konteks ini perlukan lebih perhatian, ya, kerana mereka menjadi tumpuan kepada imigran yang hadir ke US untuk kononnya memperbaiki kehidupan, dan ini menjadi pesaing kepada masyarakat yang menjadi warga negara Amerika itu sendiri. Sebab itu kita melihat pelbagai kejadian dan insiden pertembungan antara penduduk US dan juga
imigran, ya. Jadi dasar Amerika Syarikat yang membenarkan kedatangan imigran ke US dan sebagainya ini mungkin mendapat perhatian yang serius daripada penduduk US itu dalam menentukan arus dan pola pengundian, kerana mereka juga adalah merupakan kumpulan masyarakat yang tertekan dari segi kos sara hidup dan juga untuk mendapatkan elemen perumahan dan sebagainya. Jadi social benefit mereka juga penting, ya, contohnya health system, kesihatan dan sebagainya. Jadi ini terkait antara demokrasi dan juga ekonomi itu sendiri, ya. Jadi pola penentuan dasar politik ekonomi US itu akan ditentukan oleh bagaimana kedua-dua calon, ada 4 calon, dan juga antara yang paling kuat antara Demokrat Kamala Harris dan juga Republican Trump ini. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa penentuan ekonomi juga dan juga demokrasi di US itu memberikan pengaruh di peringkat antarabangsa. Ini kalau dapatan pendapat sedemikian yang mengutarakan bahawa masyarakat US itu menekankan kepada soal demokrasi, soal ekonomi, itu baik juga untuk pada geopolitik antarabangsa, kerana mereka kelihatan mungkin lebih terbuka sifat dan dasar mereka selepas ini, dan juga menuntut kerajaan supaya memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi dalam negara itu, ya, supaya pertumbuhan ekonomi dalam negara dapat dipacu dan akhirnya kesan limpahan daripada kedudukan ekonomi US yang stabil itu memberikan dampak dalam geopolitik antarabangsa, ya. Kalau kita lihat persaingan perdagangan global, ya sangatlah tinggi hari ini dengan kehadiran negara-negara lain seperti China sebagai limpahan produk-produk, ya. Jadi dalam konteks itulah sebab itu kita melihat bahawa dasar presiden yang bakal dipilih itu nanti juga perlu selari dengan dapatan yang dihasratkan oleh rakyat Amerika Syarikat itu sendiri. Okey, baik, kita berterima kasih kepada Dr. Mat Syukri Shoaib, penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM atas perkongsian pandangan untuk analisis awal presiden ataupun pemilihan Presiden Amerika Syarikat yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan kami akan bawakan lagi perkembangan lanjut berhubung perkara tersebut dalam Buletin Awani dan juga astroawani.com. Kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini.